Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, janganlah kamu itu mengutuk dan juga memaki para sahabatku, kata Rasulullah. Dan demi Tuhan, yakni Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah kamu itu dapat menginfakkan satu gunung emas seperti mana gunung Uhud sekalipun, yang pahalanya dapat menandingi walaupun secupak beras yang diinfakkan salah seorang sahabatku. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah pun kita berada pada penghujung bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan 12 mengikut tarikh Hijriyah. Kita sekarang berada pada akhir tahun. Pada bulan hadapan kita masuk bulan Muharram, iaitu bulan 1 tahun 1445 Hijriyah, masuk tahun baru. Kalau kita ini di persekolahan, dekat sekolah, guru-guru semuanya menggesa anak murid, apakah azam tahun baru, betul tak? Akan disebutkan bahawasanya apakah azam tahun baru. Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bila masuk saja kita ke dalam tahun baru, tidak ada istilah azam tahun baru, melainkan kita ini perlu mengislahkan kembali niat. Niat kita yang telah pun terosak, niat kita yang telah pun melencong, niat kita yang telah pun menyeleweng pada tahun ini, kita islahkan dia buat tahun hadapan, kembali ke pangkal jalan dan kita perelokkan kembali. Kita tak buat yang baru, tetapi kita islahkan yang sudah sedia ada. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila masuk saja kita ke dalam tahun baru nanti, maka kita dikenangkan dengan suatu peristiwa, iaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, seramai lebih kurang 80 orang para sahabat, yang pelbagai bentuk sifat mereka. Ada yang jenis pemarah, ada yang lemah lembut, ada yang kurang ilmu, ada yang tinggi ilmu. Pelbagai bentuk dan juga pelbagai sifat para sahabat yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah yang hijrahnya sebenarnya untuk menikahi seorang wanita. Sebab itulah ada suatu hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya awin imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap daripada amalan itu bersertakan niat, dan tidaklah seseorang itu melakukan amalan melainkan amalan itu menggambarkan niat. Dan barang siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang bergerak berhijrah kepada Allah dan juga Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia untuk didapatkannya, ataupun wanita untuk dinikahinya,
maka dia akan berhijrah kepada apa yang dia maksudkan itu. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang ingin menikahi seorang wanita idamannya. Bila sampai sahaja seruan supaya berhijrah ke kota Madinah, wanita itu memohon tangguh. Katanya, wahai kekasihku, apa kata kita ini tangguh dulu kita punya perkahwinan sehinggalah setelah hijrah. Kalau kamu berhijrah ikut kami pergi ke kota Madinah, maka kita bernikah di kota Madinah. Kalau kamu tidak berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka tak dapatlah kita ini bernikah. Maka menjadi titik tolak bernikah ke tak nikah ke kerana disebabkan hijrah. Menjadi titik tolak. Kalau hijrah boleh bernikah, kalau tak hijrah tak boleh bernikah. Maka dia punya poin dia pada hijrah tu. Datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon nasihat, wahai Rasulullah, bolehkah aku ini berhijrah? Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bersertakan dengan niat. Kalau maksudnya kalau jahat niat, maka jahatlah perkara yang akan dibuat, walaupun dia punya luarannya adalah ibadah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ustaz baru seminggu balik daripada menunaikan haji 40 hari dekat tanah suci. Cuaca sangat panas kat sana, subhanallah. Dekat Arafah pada waktu tengah hari cuaca mencecah 48 darjah Celsius. Lepas azan zuhur lebih kurang 10 minit, dia tak lama, sekejap je, cuaca suhu mencecah 54 darjah, separuh suhu didih. Duduk dalam keadaan kepanasan, wal'iyadzubillah. Tambahan pula jamaah haji pada tahun ini agak ramai. Yang direkod sahaja 5 juta, yang datang ikut jalan tikus pun ramai juga. Yang panjat pagar, yang merangkak bawah pun ada. Macam-macam. Ada yang buat DIY backpacker pun ada juga. Lebih-lebih lagi, kita punya saudara daripada negara yang tidak ada undang-undang, seperti mana Ghana, Utopia, Nigeria, negara-negara ni dia perundangannya agak longgar sikit. Jadi mereka ni boleh pergi buat haji bila-bila masa ikut kemampuan. Kalau kita kan ikut kota, kita ni ikut undang-undang. Mereka boleh saja jalan kaki daripada negara dia orang. Kan? Jalan kaki duduk dekat kota Mekah, lebih kurang 10 hari, 20 hari. Sampai sahaja hari Arafah, mereka pun masuklah ke Arafah. Subhanallah. Jadi dekat, walaupun ianya adalah suatu ibadah, menunaikan haji, kita akan dapat lihat manusia itu berbeza-beza dia punya sifat. Pada waktu itulah kita akan nampak manusia yang pentingkan diri sendiri. Pada waktu itulah kita akan nampak manusia yang akan menghiraukan dan tidak mempedulikan orang lain, walaupun ibu kandung dia. Kisah benar, Masya Allah. Seorang lelaki datang dengan ibu kandung dan juga isteri. Ini adalah kisah teladan saja, tak perlu kita sebutkan dia punya watak siapa dia. Sampai saja dekat tempat Arafah itu, oleh kerana cuaca sangat panas, ibunya itu, maknya pitam, terus duduk dan juga baring dekat situ.
Anak lelaki ni, dia pun panggillah jamaah-jamaah lain, katanya tolong tengokkan ibu saya. Dia pun pergi dengan isterinya. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini disaksikan sendiri oleh jamaah kami. Diceritakan sendiri kepada ustaz. Katanya, ustaz, tergamak betul anak lelaki dia buat mak dia macam itu. Semata-mata sebab dengar keluhan isterinya, panas abang, tolong bang, panas. Katanya, jom kita cari tempat yang teduh. Jemaah yang lain, tolong ya, ni mak saya cuba tengok. Dia pergi tinggalkan mak dia entah pergi mana. Waliyadzubillah. Ada juga jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajar mereka. Boleh jadi mereka ni pergi dalam pakej yang agak mahal. Bila sampai saja ke sana, rupa-rupanya mereka punya kemah adalah kemah orang lain. Kemah mereka, kemah orang lain. Kena tipu. Banyak skamer tahun ni. Skamer teruk sangat, berleluasa. Ni yang skamer ni pun satu juga. Menipu atas kesempatan ibadah orang. Astaghfirullahalazim. Maka dekat Arafah, mereka itu kata, tempat kami kena istimewa lah, kami bayar mahal. Ini memang betul perkataan yang mereka keluar pada mulut mereka. Betul. Katanya, kami bayar mahal tau, tempat kami kena istimewa. Cari tempat yang teduh. Rupa-rupanya Allah Ta'ala pilihkan tempat mereka yang paling teduh depan tandas bau busuk. Duduklah mereka ramai-ramai, berhimpit-himpit, berpusu-pusu depan tandas. Hadirin yang rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sahaja yang kita lakukan adalah melambangkan niat. Kalau kita ini pergi kepada Baitullahil Haram, tapi niat kita nak makan sedap-sedap, nak menginap dekat tempat yang selesa, bangun pagi bila tengok saja tingkap, dia punya view Masjidil Haram. Nak jalan dengan orang yang ternama, nak berselfie dengan orang yang famous, yang popular, maka itulah yang akan dikejar bila sampai ke tanah suci. Masuk saja dalam Masjidil Haram, kalau kamu bukannya king, kamu bukannya Perdana Menteri, jangan harap keistimewaan. Bayarlah pakej mahal mana pun, 100,000 ke, 200,000 ke, 800,000 ke, 1,000,000 ke. Selagi mana kamu bukan presiden, bukan Perdana Menteri, bukan sultan, bukan agung, jangan harap kamu ada keistimewaan. Ada jet pribadi ke, ada pengawal pribadi ke dekat negara, sampai dalam Masjidil Haram, tetap juga kalau kamu salah duduk, kamu kena halau, kena sepak. Ini biasa. Jangan langsung harapkan keistimewaan bila sampai ke tanah suci, kerana Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan hati kita sebersih-bersihnya daripada kerak-kerak dunia. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana seorang sahabat memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, izinkan aku berhijrah bersama orang-orang Islam. Rasulullah pun terus mengatakan, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu adalah melambangkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu melakukan suatu perkara itu adalah berdasarkan niat. Dah sampai tanah suci, niatnya nak duduk dekat hotel 5 star, dekat Hilton, dekat Menara Jam, Darut Tauhid, dapatlah. Dah niatnya dekat sana nak makan sedap-sedap, nak dapat makan nasi Arab unta lah, nak makan apa namanya, kebab lah, shawarma lah, makanan sedap-sedap, dapatlah makanan sedap-sedap. Allah Ta'ala bagi.
Tapi ingat, orang yang sebegini mereka takkan sedar Allah Ta'ala tunjuk sifat mereka langsung. Kita akan nampak, kita akan terus dalam jiwa kita, oh macam ni rupanya orangnya. Minta maaf, subhanallah, kadang-kadang terdetik dalam hati kita ini kepada suatu jemaah. Kita rasa dalam hati kita ni pun kadang-kadang kotor, syakwa sangka wa astaghfirullahalazim. Sampai kita terdetik dalam hati, apa yang kita terdetik? Kita terdetik, astaghfirullahalazim, macam mana haji engkau ni sebenarnya? Sampai terdetik begitu keadaan perasaan. Sampai pasal apa, semua benda pun jemaah tu nak komplain. Makanan tak kena katanya, ni bukan standard saya ni, saya bayar lain. Saya bayar penginapan 1 bilik ber-4, kenapa dapat 1 bilik ber-6? Saya sepatutnya dapat king size, apa namanya, katil, kenapa ini dapat queen size saja? Saya sepatutnya itu, saya sepatutnya ini. Saya bayarlah benda ni. Dia cakap macam tu. Boleh bayang tak? Orang yang daripada Malaysia, subhanallah, mulutnya selalu cakap benda baik-baik, positif, Masya Allah. Sampai dekat sana Allah Ta'ala tunjuk perangai sebenar mereka. Astaghfirullahalazim. Tapi memang mereka dapatlah apa benda yang mereka nak tu. Apa yang mereka komplain tu dapatlah. Tapi hanya itu saja yang kita ini nampak yang mereka dapat. Adapun sudut ibadahnya, mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima daripada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila masuknya kita ke dalam bulan Muharram, bulan ini adalah bulan memperingatkan kita tentang peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat, semua para sahabat yang ada di dalam kota Mekah 100%-nya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Pada peristiwa hijrah inilah terpampang dan terpamer ketokohan dan juga kejaguhan setiap seorang para sahabat. Dan ada 3 daripada kelompok yang para ulama mengatakan mereka itu pasti adalah ahli syurga, masuk syurga tanpa sebarang hisab. 3 kelompok kata para sahabat. Yang pertama, mereka adalah yang telah pun berhijrah bersama-sama dengan baginda Rasulullah ke kota Madinah. Yang kedua, mereka adalah yang turut serta bersama di dalam medan peperangan Badar, peperangan Badar. Badarul Kubra, 313 orang muslimin yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah ahli syurga tanpa sebarang syak. Yang ketiga adalah ahli bai'atur ridwan, yang telah berbai'ah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyeru umat Muhammad pada ketika itu dengan mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyubay'u tahta syajarah. Wahai para sahabatku, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka datanglah dia untuk berbai'ah di bawah pokok. Kelompok umat Muhammad lebih ramai pada waktu itu berbanding dengan peperangan Badar. Peperangan Badar 313 orang. Yang pergi ke Bai'atul Ridwan pada waktu itu lebih kurang 1000 lebih 1000 orang. Bai'atul Ridwan, mereka semua ahli syurga. Tak ada satu pun yang boleh kita ini mengatakan melakukan kesilapan dan telah pun dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Hadirin dan dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur rahimahullah telah meletakkan suatu kaedah di dalam
ilmu tentang akhir zaman, iaitu kaedah hasanatil udul, iaitu suatu kaedah ilmu yang perlu kita ini memperisaikan suatu kelompok daripada kita ini menyentuh kehidupan mereka dan mengatakan mereka itu ahli neraka walau bagaimanapun. Kerana akan ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus di akhir zaman menyingkap suatu ilmu sirah ataupun ilmu sejarah, menceritakan tentang para sahabat ridwanullah, kehidupan mereka setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan sahabat ini telah melakukan kesilapan dan mungkin masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Akan ada agenda, akan ada suatu pemikiran untuk menyatakan para sahabat juga masuk neraka. Dan tuan-tuan, jangan pelik, benda ni tuan-tuan akan dengar. Benda ni tak kisahlah tahun ni ke, tahun depan ke, 10 tahun akan datang ke, pasti tuan-tuan akan dengar. Mesti akan ada orang yang cakap. Bersedia sajalah. Maksud bersedia tu, apa namanya, perlulah kita ini beriktikad dalam hati, jangan mempersetujui orang tu. Akan ada manusia yang mengatakan sahabat pun ada yang masuk neraka. Benda ni sedang dirangkakan satu kaedah ilmiah untuk mengatakan para sahabat itu juga masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Suatu kelompok telah pun terdahulu mengkafirkan, memunafikkan, memfasikkan para sahabat. Kelompok Syiah, ada 3 daripada kelompok Syiah. Syiah yang pertama namanya Unsuriyah. Syiah Unsuriyah ini beriktikad semua sahabat fasik. Semua sahabat fasik. Dan penghulu mereka adalah Abu Bakar dan juga Umar. Abu Bakar dengan Umar ni, mereka kalau doa, mereka doakan hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada Abu Bakar dan Umar. Ini orang-orang Syiah Unsuriyah. Seolah-olah Abu Bakar dan Umar tu dah sesat. Astaghfirullahalazim. Dah fasik. Dan mereka tidak akan panggil Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka tidak akan mensayyidkan Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Sayyid ini maksudnya gelaran tuan yang besar, yang tinggi. Kita sunnah wal jamaah, kita panggil Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tapi mereka puak-puak Syiah Unsuriyah, mereka panggil Umar Ali. Panggilan mereka panggilan yang biadab. Tapi mereka masih Islam kerana mereka tidak beriktikad bahawa sahabat itu adalah kafir. Ada kelompok Syiah yang kedua pula. Kelompok Syiah yang kedua ini, dia adalah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini Syiah yang beriktikad bahawasanya semua para sahabat itu munafik. Teruk lagi banding yang pertama. Bagi mereka sahabat ini semuanya kafir, tapi berlakunya di Islam. Konon-konon masuk Islam bagi mereka. Terutama sekali Sayyidatuna Aisyah. Bagi dia Aisyah itu adalah punca kepada semua para sahabat menjadi munafik bagi mereka, wal-iyadu billah. Dan mereka itu meletakkan perasaan dan i'tiqad mereka pada tempat sedemikian disebabkan peristiwa sirah. Apakah dia? Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terlantar kesakitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut. Apabila sampai saja waktu zuhur dengan waktu asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelak tirai yang ada pada tingkap rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lihat kepada para sahabat dan para sahabat pun terganggu di dalam solatnya. Pasal apa? Merasakan Rasulullah telah pun sihat, masya-Allah.
Lalu mereka pun diberitahu oleh Sayyidatuna Aisyah. Inilah yang orang kata, orang Syiah kata ni Aisyah punya punca. Aisyah kata, wahai para sahabat, pergilah kamu kerjalah kamu dengan pekerjaan kamu, pergilah kamu kepada pekerjaan masing-masing, jangan risaukan Rasulullah, dia sihat. Lalu para sahabat pun semuanya pergilah bekerja, kecuali Ahlul Bait, di antaranya Abdullah bin Abbas dan di antaranya adalah Sayyidina Ali. Tunggu baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Pada waktu itulah Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir pada keesokan harinya. Ketika mana para sahabat semuanya, hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala terleka dengan kerja masing-masing. Sebab itulah para sahabat benci betul dengan sebab itulah puak Syiah, mereka ni benci betul dengan Sayyidatuna Aisyah. Lihat, ini peristiwa sirah yang boleh dijadikan pegangan oleh puak-puak yang biadab ini untuk mengatakan bahawasanya para sahabat semuanya munafik. Kalau mereka bukan munafik, kata mereka, nescaya sahabat itu tak akan bekerja, dia akan duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke penghembusan nafas yang terakhir. Tapi ini adalah andaian puak Syiah yang sesat. Rafidhah adalah puak Syiah yang sesat. Mereka bukan lagi Islam. Kerana apa? Kata Rasulullah, la tasubba ashabi, jangan kamu kutuk para sahabatku. Mereka ni bukan sahaja mengutuk, malahan beriktikad para sahabat itu adalah ahli neraka wal'iyadu billah. Hadirin dan rahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kelompok Syiah satu lagi, namanya Syiah Aliyah. Tuan-tuan pernah makan buah kurma ajwa tak? Ajwa dia ada dua. Yang pertama ajwa biasa, yang kedua ajwa aliyah. Aliyah ni maksudnya yang tinggi level, yang sedapnya. Jadi puak Syiah, dia ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Aliyah, Syiah yang tinggi, yang hardcore punya, orang Melayu kata. Syiah yang hardcore ni, Syiah yang tinggi level ni, mereka bukan sahaja kafir, malah mereka kafir harbi. Bagi mereka, darah orang-orang yang sokong para sahabat ridwanullah, darah mereka halal. Puak-puak Syiah yang aliyah ini, yang melampau ini, beriktikad barang siapa yang membenarkan keimanan bagi sahabat, mereka halal darah. Dan Syiah ini adalah kafir harbi, sama macam Yahudi dan Nasrani, wal'iyadu billah. Kena ingat, bila orang cakap Yahudi dan Nasrani, yang dimaksudkan adalah apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan bila asalkan Yahudi je, oh terus kata kalau macam tu habislah semua Yahudi kafir harbi. Tidak. Tapi Yahudi dan Nasrani berkesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, tidaklah redha sesekali kepada kamu wahai Muhammad orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang tak redhakan Nabi Muhammad, inilah yang kita sebutkan kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Darah mereka itu tidak dikenakan apa-apa had ataupun apa-apa hukuman kalau kita ini tumpahkan darah mereka. Tak kena hudud, terlepas daripada hudud kalau kita bunuh mereka. Pasal apa? Darah manusia ada hak. Manusia punya darah ada hak, siapa pun dia, walaupun kafir, siapa pun dia, darah manusia ada hak. Tetapi kalau sampai manusia tu kafir harbi, darahnya itu dia punya hak tercabut.
walaupun dia itu dibunuh, orang yang membunuh itu terlepas daripada balasan seksa hudud. Tidak ada lagi hukuman hudud. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dia puak-puak dan juga kelompok yang melampau, yang mereka ini bukan sahaja mengutuk para sahabat, tetapi mereka ini meletakkan i'tiqad di dalam dada, di dalam hati mereka, di dalam pegangan mereka, bahawasanya para sahabat itu terkeluar daripada agama. Astaghfirullahalazim menurut mereka. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah adalah yang mengagungkan dan juga yang menghormati, menyayangi semua para sahabat. Termasuklah seorang lelaki namanya Hatib ibnu Balta'ah. Nama lelaki itu Hatib ibnu Balta'ah. Namanya susah sikit nak ingat. Ketika mana Rasulullah sedang menghimpunkan bala tentera umat Muhammad untuk pembukaan kota Mekah, bagaimana nak menyimpan senjata supaya tak terkelihatan, begitu saja masuk ke dalam kota Mekah. Rasulullah suruh umat Muhammad tajamkan pedang, tapi sarungkan pedang tersebut dan juga lapik dengan kain ihram supaya tak nampak. Jangan letak pedang tu dekat pinggang, tapi pedang lapik dengan kain ihram supaya dia tak nampak. Kerana apa? Maksud pembukaan kota Mekah itu bukanlah maksud untuk balas dendam, tapi maksud untuk membuka sebuah kota suci tanpa sebarang pertumpahan darah. Kalau kita lihat umat Muhammad di zaman sekarang, mereka punya mentaliti begitu melenceng, begitu lari daripada landasan Islam yang sebenar. Cuba beritahu, Rasulullah buka negara mana dengan peperangan? Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah pergi berperang dekat kota Madinah? Buka kota Madinah? Tidak. Rasulullah SAW peperangan Tabuk, jauh Masya Allah peperangan tersebut. Sekembalinya Rasulullah daripada peperangan Tabuk, pada waktu itu berlaku peperangan? Dikatakan tak berlaku peperangan dalam Tabuk, melainkan umat Muhammad sempat menghunuskan pedang untuk menakut-nakutkan sahaja. Ketika mana Nabi Muhammad SAW menyiapkan bala tentera untuk membuka kota Mekah, Fathu Mekah, berapa jiwa yang korban di dalam pembukaan kota Mekah? Ada orang yang jahiliyah disembelih oleh Rasulullah? Tak ada. Lalu mengapakah umat Muhammad mentalitinya di zaman sekarang merasakan bahawa orang Islam perlu menghunuskan pedang untuk membuka negara ataupun untuk mentakluki dunia? Kenapa? Daripada mana mereka belajar ni? Adakah para sahabat mengajarkan mereka sedemikian? Siapa imam-imam umat Muhammad di zaman sekarang? Siapakah qudwah mereka sebenarnya? Kalaulah Nabi Muhammad SAW itu adalah qudwah mereka, nescaya mereka akan ikut apa yang Rasulullah lakukan ketika mana pembukaan kota Mekah. Tak ada satu jiwa pun daripada kalangan orang jahiliyah yang telah pun menyeksa umat Muhammad sebelum daripada hijrah digugurkan nyawanya ketika mana pembukaan kota Mekah. Tak ada seorang pun. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana pembukaan kota Mekah, sebelum daripada berlakunya pergerakan umat Muhammad menuju ke kota Mekah pada ketika itu, terdapat seorang lelaki namanya Hatib ibnu Balta'ah. Oleh kerana takut ahli keluarganya nanti mungkin akan dibunuh oleh orang-orang Islam, awal-awal lagi sudah pun bersangka buruk kepada orang Islam walaupun dia sendiri Islam.
hantarkan utusan surat kepada kota Mekah. Dia tulis surat dekat ahli keluarganya yang belum Islam dalam kota Mekah. Orang lain daripada para sahabat bila masuk saja Islam, mereka ibarat putus hubungan dengan keluarganya. Anak kepada Utbah ibnu Rabi'ah, dia itu panglima kanan ketika mana peperangan Badar untuk orang-orang Arab Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah. Dia tu panglima kanan orang jahiliyah pada waktu tu. Bila berperang saja pada waktu tu, anak dia Hudzaifah ada dalam kelompok tentera umat Muhammad, orang Islam. Utbah ibnu Rabi'ah ini pada ketika itu dia yang pertama sekali pergi ke depan. Dia berlaga pedang dengan Sayyidina Hamzah. Berlaga pedang dengan Sayyidina Hamzah, orang yang mengharapkan supaya Utbah ibnu Rabi'ah itu ditamatkan riwayatnya adalah anaknya. Anaknya Hudzaifah dalam hatinya, bunuh dia cepat wahai Hamzah. Begitu gugur saja yang disebutkan Utbah ibnu Rabi'ah ini, anaknya yang pertama mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini adalah perihal sahabat yang mereka tu tak ada rasa kebaikan lagi dah pada ahli keluarganya yang menentang Islam. Beza pula dengan sahabat ini, Hatib ibnu Balta'ah berada dalam kota Madinah bersama dengan Rasulullah, tiap-tiap hari hadir ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hatinya masih lagi menyimpan rasa kasih sayang kepada ahli keluarganya, walaupun ahli keluarganya itu menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat Muhammad ingin menyiapkan bala tentera keesokan pagi untuk pergi ke kota Mekah, membuka kota Mekah, dia menyangkakan orang Islam nak bunuh orang-orang Arab jahiliyah dekat kota Mekah, yang di antaranya adalah ibu bapa dia sendiri. Dia pun rasa bimbang. Sedangkan semua sahabat ada ahli keluarga dalam dekat kota Mekah. Semua golongan muhajir pun ada keluarga dekat kota Mekah yang masih belum beriman. Ada. Tapi Hatib ibnu Balta'ah ini, dia tulis surat kepada ahli keluarganya, suruh berhati-hati, tentera umat Muhammad akan datang dan akan menerjah kota Mekah. Menyebabkan orang-orang Arab jahiliyah dalam kota Mekah, mereka dapat berita tentang kehadiran tentera Islam ke kota Mekah pada ketika itu. Bila dapat tahu sahaja perkara ini, Sayyidina Umar sangat marah. Sayyidina Umar, dia cekik Hatib ibnu Balta'ah, dia seret pergi ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia campaknya, wahai Rasulullah, da'ni adrib ala unuqih. Wahai Rasulullah, biarkan aku pancung leher lelaki ini. Pengkhianat, kata Sayyidina Umar. Rasulullah SAW kata, irfa' ra'saka ya rajul, wahai lelaki, angkat kepala kamu. Bila angkat kepala, bila nampak sahaja wajahnya rupanya Hatib ibnu Balta'ah, Rasulullah terus luntur wajah Nabi Muhammad daripada kemarahan. Rasulullah mengatakan, da'ahu ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Innahu qad syahida badran, aku nampak dia bersama dengan kita berperang dalam peperangan Badar. Dia berperang bersama dengan kita dalam peperangan Badar, wahai Sayyidina Umar. Wa ma yudrika ya Umar, bagaimana kamu tahu perbuatannya itu adalah khianat, wahai Umar? La'allallaha atla'a ala ashabi badri yujahiduna, mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat kepada hati-hati tentera peperangan Badar, kata Rasulullah SAW.
Faqala, seraya berkata Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum ya ahla badrin anni qad ghafartu lakum. Lakukanlah apa sahaja wahai ahli peperangan Badar, aku telah pun ampunkan dosa-dosa kamu. Perbuatannya itu seolah-olah Allah Ta'ala nak mengatakan, wahai ahli peperangan Badar, buatlah apa sahaja, aku akan ampunkan dosa kamu. Ibarat sedemikian kata Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kalau ikut perasaan memang dia pancung mati dia kat situ. Tetapi Rasulullah bila lihat wajahnya, Rasulullah kenal. Dan Rasulullah pernah lihat wajah itu berperang bersama dengan orang-orang Islam dalam peperangan Badar, Hatib ibnu Balta'ah. Subhanallah. Rasulullah larang Sayyidina Umar daripada membunuh lelaki tersebut, hanya sahaja lelaki itu pernah berjuang, berjihad dalam medan peperangan Badar. Maksudnya, semua para sahabat, apapun kelakuannya yang menurut kita adalah salah, maka mereka telah pun dihasanahkan, diperisaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan salah. Mereka tetap ahli syurga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akan ada satu hari nanti orang yang akan mewas-waskan pada dada kita dengan mengatakan sahabat juga mereka pun buat salah dan mungkin masuk neraka. Wal'iyadu billah. Tolong tepis awal-awal mulai sekarang, kerana fikrah ini akan wujud, dan perkara ini sangat bahaya. Waktu-waktu mereka nak sebarkan benda-benda macam ni, nantilah tunggu hijrah, nanti apa, ma'al hijrah, nanti akan adalah suara-suara macam ini yang akan konon-kononnya dengan ilmiah mengatakan bahawasanya ada juga sahabat yang buat salah, ada sahabat yang melakukan dosa besar, ada sahabat yang melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah setelah kewafatannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, taqatalu unasun min ashabi min ba'di fayudkhiluhumullahu aljannata bisuhbatihim iyaya. Akan berbunuhan lelaki-lelaki dari kalangan para sahabatku, berbunuhan, berperangan lelaki-lelaki dalam kalangan para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga kerana mereka pernah bersahabat bersama denganku, kata Rasulullah. Thumma istanna alladhina min ba'dihim fayudkhiluhumun nar. Kemudian akan ada kelompok yang mengikuti jejak langkah lelaki-lelaki daripada kalangan para sahabat tersebut, berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kerana mereka bukan para sahabat. Sampai tara itu. Maksudnya ada perkara kalau kita buat masuk neraka confirm, tetapi mereka itu lakukan yang sama, tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, hanya sahaja mereka pernah bersahabat dengan Rasulullah. Apatah lagi dengan perkara yang remeh-remeh mereka lakukan. Para sahabat juga manusia dan mereka tidak maksum. Ini benar. Tetapi harus kita ini pelihara nama mereka, harumkan nama mereka, kerana mereka telah pun bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persahabatan mereka akan menjadi perisai kepada semua para sahabat, walaupun bertemu dengan Rasulullah hanyalah sesaat, hanyalah sedetik, walaupun dengan melihat bertentangan mata, walaupun hanya dengan mendengar suara, walaupun dengan seketika, menjadikan mereka ahli syurga selama-lamanya, walau apa pun yang berlaku ke atas mereka dan apa pun yang mereka lakukan setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam. Kita berdoa mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang melampau dan keterlaluan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah akidah kami, jagalah i'tiqad kami daripada yang terlarang ya Allah, dan peliharalah keimanan kami di atas landasan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh tok-tok guru kami dan juga para ulama terdahulu ya Allah, yang telah pun diterapkan oleh para ulama kami dan juga guru-guru kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan juga yang bertakwa serta beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak sekiranya ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada tersinggung mana-mana pihak berada di dalam surau An-Nur ini. Akhir kalam aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.